Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. Setelah lama saya tak muncul dekat YouTube ni, sekarang ni saya dah muncul untuk kita nak kongsi lah bagaimana kita nak buat duit, terutama sekali dalam pasaran kripto. Untuk video kali ni kita akan cerita berkenaan tentang Bitcoin halving. Kita tak cerita tentang persediaan halving, tetapi kita cerita dulu apakah itu sebenarnya halving yang ramai tengah bercerita sekarang ni. Okay, so sebagai player kripto ataupun sebagai orang yang memang dah dalam industri kripto ini, kita perlu faham apakah itu sebenarnya halving, supaya kita ada decision, supaya kita boleh susun kita punya strategi apabila halving ini berlaku. Sekarang ni kenapa saya buat video ini adalah sebabkan halving dah sangat hampir dah, iaitu pada tahun hadapan. So, jom belajar sama-sama dengan saya apakah itu sebenarnya Bitcoin halving. Bitcoin halving, namanya pun halving, iaitu dipotong kepada separuh halving. Maksud halving separuh. Okey. Dekat sini kita perlu faham di mana apabila berlakunya event halving ini akan memberi impak yang sangat besar dalam pasaran kripto. So, kita tahu Bitcoin ni adalah coin yang pertama dalam pasaran kripto. So, apabila Bitcoin ni naik ke jatuh ke, dia akan beri impak kepada coin-coin lain, kepada altcoin yang lain. So, dia akan menyebabkan pengurangan supply dan akan berlaku peningkatan demand. Biasa dalam law of supply and demand, apabila supply itu berkurang, bermaksud demand akan meningkat. So, mungkin anda tak tahu sebenarnya halving ini berlaku hanya dalam pasaran kripto sahaja, iaitu dalam Bitcoin saja. Sebenarnya ada je coin lain yang akan berlakunya halving. Contohnya macam Litecoin, macam Flux, ada lagi lah coin-coin yang lain akan berlakunya halving. Tapi fokus kita untuk video kali ini adalah untuk Bitcoin halving. Sekarang ni kita tahu dalam network Bitcoin ni menggunakan algoritma ataupun mekanisme yang dipanggil sebagai Proof of Work. Sebenarnya dalam kripto ini ada terbahagi kepada dua lah. Kita ada POW, iaitu Proof of Work. Yang kedua adalah POS, iaitu Proof of Stake. Di mana Proof of Work ni kita akan nampak proses mining, di mana kita akan lebih menggunakan hardware. Nak berbanding dengan POS, kita menggunakan software saja, di mana kita hanya meletakkan duit and then dia akan berlakunya staking, menggunakan software sahaja. So, dalam pasaran kripto iaitu Bitcoin ini adalah menggunakan algoritma ataupun mekanisme POW, iaitu mining. Apa tugas miner dalam Bitcoin network ni? So, tugas miner adalah untuk nak validate and confirm segala transaksi yang berlaku dalam Bitcoin ni. Contohnya transaksi duit keluar masuk. So, miner inilah yang akan approve ataupun confirm. Itulah kita dah namakan sebagai pasaran kripto ini tidak berpusat, sebab dia daripada community kepada community. So, itulah tugas miner. So, apabila miner ni dah berjaya validate and confirm transaksi tersebut, apa yang berlaku, miner ini akan terima ganjaran dalam bentuk Bitcoin. So, ganjaran ini pula terbahagi kepada dua, iaitu yang first adalah transaction fees, yang kedua adalah block reward. So, block reward inilah yang akan dipotong kepada separuh, dan inilah yang kita akan refer untuk halving, iaitu block reward. So, sebagai orang yang baru, mungkin nak mula dalam industri kripto ini, mesti kita nak tengok sama ada pasaran ataupun industri kripto ini adakah berbaloi, adakah menguntungkan untuk kita nak melabur. So, caranya adalah untuk kita nak tengok data-data yang sebelum ini. Jom kita tengok data halving yang sebelum ini. Pada tahun 2009, blok yang pertama yang dinamakan sebagai Genesis Block telah dilombong oleh Satoshi Nakamoto. Ketika ini blok reward, iaitu kita punya reward kepada miner yang saya cakap akan potong separuh tu kan, pada tahun 2009, ketika ini blok reward adalah sebanyak 50 Bitcoin blok reward. So, halving ini untuk pengetahuan, dia akan berlaku setiap kali 4 tahun ataupun setiap kali block height telah mencapai 210,000 blok. So, selepas 4 tahun adalah 2012. So, ketika ini block height telah mencapai 210,000 block height. So, ketika ini apa yang berlaku adalah block reward daripada 50 tadi itu telah menjadi 25 Bitcoin. Selepas itu telah berlakunya pertambahan blok sebanyak 210,000. Daripada 210,000 itu, kalau kita tambah 22 akan menjadi 420,000. Ataupun kalau kita ikut tahun, 4 tahun selepas itu
adalah pada tahun 2016. Ketika ini block height telah mencapai 420,000 dan apa yang berlaku, block reward daripada 25 akan dipotong kepada separuh menjadi 12.5. So kalau kita tengok pattern yang berlaku dekat sini, apabila halving ini berlaku, so apa yang berlaku, block reward akan dipotong kepada separuh. Sebab itu kalau kita faham tadi, supply berkurang akan menjadikan demand yang tinggi. So, kita tengok apa yang berlaku seterusnya. Setelah 2016, kalau kita tambah lagi 4 tahun, pada tahun 2020, ketika ini block reward, kalau kita tambah daripada tadi kita tengok block height tadi adalah 420,000 ketika 2016. Ketika 2020, kalau kita tambah 210,000 kepada 420,000, kita akan dapat 630,000 block height ataupun pertambahan 4 tahun, iaitu pada tahun 2020. Ketika ini block reward dipotong separuh daripada 12.5 menjadi 6.25 Bitcoin. So kalau kita tengok selepas 630,000 block height, kalau kita tambah dengan 210,000 block height, akan menjadi 840,000 block height. So ketika ini block reward akan dipotong kepada separuh, iaitu daripada 6.25 akan menjadi 3.125. Dia simple je. Kalau kita malas nak tengok block height tu, kita just tengok je kepada setiap kali 4 tahun. Okay, so sekarang ni kalau kita tengok dekat website blockchain.com, dekat bahagian explorer tu kan, block height yang sekarang ni adalah sebanyak 818,065. So kalau 840,000 tolak dengan 818,065, kita berbaki lagi dalam sekitar 11,000 macam tu je lagi block height untuk dicapai supaya akan berlakunya halving dan block reward akan dipotong kepada separuh, iaitu menjadi 3.125. So halving ini kalau kita kira-kira balik sebenarnya akan berlaku sebanyak 32 kali dan dia akan tamat pada tahun 2140. Ketika ini miner dah tak dapat lagi dah block reward, dah tak dapat dah waktu ini. So mereka hanya dapat transaction fees sahaja ketika pada tahun 2140. Tapi mungkin anda tertanya-tanya kan, kenapa Bitcoin halving ini setiap kali 4 tahun. So sekarang ni kita akan buat kira-kira sedikit. So untuk pengetahuan, setiap satu blok yang dihasilkan dalam network, dia mengambil masa sekitar 10 minit. So seperti yang kita tahu, halving ini akan berlaku setiap kali block height tu 210,000. Apabila tambah 210,000 akan berlakunya halving. So kalau 210,000 darab dengan 10 minit, and then kita akan bahagi dengan 1440. Kenapa 1440? Sebab dalam masa satu hari terdapat 1440 minit. So jawapannya kita akan dapat 1458.33 hari. Dan kalau kita convert kepada tahun, dia akan menjadi 3.99 tahun bersamaan dengan 4 tahun. Sebab itulah kalau kita faham betul-betul halving ini setiap kali pertambahan blok 210,000 and kita buat kira-kira, so kita akan dapat jawapannya, iaitu setiap kali 4 tahun. Tahun yang keempat akan datang ni adalah pada tahun hadapan. So kita kena betul-betul make sure buat persediaan. So kalau ikut pengalaman saya pada tahun 2020, waktu ni kalau kita nak beli je coin apa-apa, waktu ni memang best lah, dapat dalam 50 hingga 200%. Tetapi sekarang ni kita kena hati-hati sebab banyak coin-coin yang fundamental tak kuat. So kita perlu betul-betul buat research sebelum kita nak beli apa-apa coin untuk kita nak membuat persediaan halving ini. So impact yang terbesar apabila berlakunya halving ini adalah Bitcoin biasanya akan naik tinggi apabila berlakunya halving. Okay, so jom kita tengok infografik ini yang telah ChartsBTC sediakan ni. First halving adalah pada tahun 2012. Ketika ini harga Bitcoin adalah sebanyak $12 sahaja. Halving yang kedua pada tahun 2016, 4 tahun selepas itu, harga Bitcoin adalah sebanyak 648. Halving yang ketiga, harga Bitcoin adalah sebanyak $8,572 pada tahun 2020. So, tambah lagi 4 tahun pada tahun 2024. Berapakah yang anda target Bitcoin akan naik? Semestinya Bitcoin akan melebihi paras yang tertinggi sebelum ni, all time high yang sebelum ni, iaitu $69,000. So akan melebihi paras tersebut. Ketika saya buat video ini, Bitcoin sekarang ni adalah pada paras sekitar $30,000. So kalau kita beli sekarang pun, kalau harga Bitcoin telah mencapai $60,000 pun, kita dah buat profit yang sangat banyak. Sebenarnya
kalau kita betul-betul nak buat duit dalam halving ini, kita tidak semestinya untuk kita nak beli Bitcoin. Kita boleh beli altcoin juga. Kalau saya prefer untuk beli altcoin lah. Tapi altcoin apa yang kita nak beli? So nanti itu saya akan buat satu video khas untuk persediaan untuk halving. So, jangan risau, bagi anda yang tonton untuk video ini, jangan risau, kita akan buat kelas percuma setiap minggu berkenaan dengan kripto. Tapi kelas ini akan berlangsung dalam komuniti Kripto 101 dekat dalam Telegram. Dan juga kita akan buat live setiap hari Rabu dekat dalam TikTok Kripto 101, Kripto 101. So, jangan lupa untuk join komuniti Kripto 101 dekat dalam Telegram. Boleh tekan link dekat dalam description. Itu sahaja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk tekan link dekat dalam description untuk join komuniti Kripto 101. Jangan lupa subscribe, tekan butang loceng, dan satu lagi, jangan lupa untuk like video ini. Salam Kripto 101.